Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita, iaitu bab 2.4, ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, sebagaimana kita belajar pada minggu lepas. Okey, jadi semua pelajar dah maklum bahawa tahap zaman itu ada 4, iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai ciri zaman air batu akhir, iaitu zaman Holocene. Okey, sebagaimana kita tahu zaman Holocene bermula kira-kira 10,000 tahun yang lepas hingga hari ini. Jadi lebih kurang 8,500 tahun yang lepas telah berlaku pencairan ais, telah berlaku suhu yang panas. Okey, suhu yang panas ini telah menyebabkan berlakunya pengglaziran ais ataupun kita sebut sebagai pencairan ais. Apabila ais cair, ini menyebabkan berlaku banyak air sekaligus menyebabkan munculnya tasik, munculnya sungai, bukit serta gunung. Okey, dan malangnya sekarang ini kita menghadapi satu suasana yang mana ais makin banyak mencair ataupun ais semakin cepat mencair. Di mana ini disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, antaranya ialah revolusi industri yang semakin laju, revolusi industri yang semakin cepat, wujudnya pelbagai kilang, wujudnya pelbagai sektor ekonomi menyebabkan dunia menjadi semakin panas, suhu semakin panas. Selain itu, kita lakukan pembakaran terbuka, kita lakukan penebangan hutan, kita membebaskan CFC, fluorokarbon dan sebagainya, dan benda inilah yang menyebabkan lapisan ozon menipis dan sebagainya, dan suhu semakin meningkat. Bila suhu meningkat, air dekat kutub menjadi cair sekaligus menyebabkan aktiviti kita akan jadi berubah. Okey, pelajar sekarang boleh tengok muka surat 34. Dalam muka surat 34 ni dia memberikan 6 ciri zaman air batu akhir ataupun 6 ciri zaman Holocene. Pertama ialah arah saut. Okey, sebagaimana kita maklum, zaman air ni zaman air yang membeku. Okey, zaman bumi yang membeku. Jadi apabila bumi membeku menyebabkan manusia dan haiwan boleh melakukan migrasi ataupun perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, kita ambil contoh Memad lah. Contohnya Memad. Okey, Memadnya boleh berpindah daripada Afrika, dia boleh pergi Eropah, dia boleh pergi Amerika, dia boleh pergi Asia, dia boleh pergi Australia dan sebagainya tanpa menggunakan sampan ataupun menggunakan perahu. Sebabnya pada waktu itu ais membeku. Apabila membeku, haiwan ataupun manusia boleh melakukan migrasi ataupun pergerakan ataupun perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ialah faktor kehidupan manusia. Okey, kehidupan manusia pada waktu itu, manusia hidup di kawasan tanah pamah yang sejuk. Yang kedua, manusia menjalankan aktiviti kehidupan nomad. Okey, maksudnya manusia pada waktu itu nomad ataupun berpindah randah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dalam arti kata yang lain, manusia tak duduk dekat rumah tu je. Dekat gua je dia duduk dekat gua tu, maksudnya dia akan berpindah ke tempat yang lain. Dia tidak duduk menetap di sesuatu tempat ataupun di suatu gua ataupun di suatu rumah dan sebagainya. Jadi sampai masa dia akan berpindah ke tempat yang lain. Okey, itu kehidupan manusia pada zaman air batu akhir. Dan kemudian manusia pada waktu itu menjalankan aktiviti seperti memburu binatang. Okey, untuk dapatkan makanan, mereka akan memburu binatang. Okey, kemudian ciri fizikal bumi. Okey, pada waktu zaman air batu akhir, ciri fizikal bumi pada waktu itu ialah bumi sebahagian besarnya diliputi oleh salji. Okey, bumi membeku dan diliputi oleh salji. Kemudian binatang. Okey, binatang pada waktu itu kebanyakannya adalah berbulu, berbadan besar, mempunyai lemak yang banyak. Kerana benda ni sangat penting bagi mereka untuk mereka terus mengekalkan hidup mereka. Okey, dan haiwan seperti memad, badak, kuda dan sebagainya, mereka hidup di kawasan tanah pamah yang sejuk. Okey, pada waktu itu masih sejuk lah. Okey, kemudian tumbuhan. Okey, tumbuhan pada waktu itu dia kebanyakannya adalah pokok rumput dan juga pokok renek yang menjala. Okey, jadi pada zaman air batu akhir, kebanyakan tumbuhan adalah rumput dan juga pokok renek yang menjala, dan seterusnya ialah suhu bumi.
Okey, bumi sebagaimana kita maklum masih dalam keadaan yang sejuk, terutamanya di kawasan kutub dan juga di kawasan benua Eropah. Jadi keseluruhannya apa yang kita perlu faham sini ialah ciri zaman air batu ni mereka suhu pada waktu itu dah mulai panas. Okey, suhu dah mulai panas. Tapi kebanyakan tempat sebenarnya masih dalam keadaan sejuk. Panas dia bukanlah bermaksud panas seperti hari ini, tetapi beransur-ansur menjadi semakin panas. Walaupun begitu, dia telah menyebabkan manusia sudah boleh menjalankan aktiviti dengan baik. Maksudnya, kalau dulu masa zaman betul-betul beku, zaman Pliocene tu, zaman betul-betul beku, manusia tidak dapat menjalankan aktiviti dengan baik kerana mereka tidak boleh meninggalkan tempat tinggal dengan lama kerana dibimbangi. Okey, mereka akan mengalami kesejukan yang melampau dan sebagainya. Tetapi apabila dah masuk zaman air batu akhir ataupun zaman Holocene, manusia dah boleh keluar lebih lama dan menjalankan aktiviti seperti pertanian, memburu binatang dan sebagainya lah. Dan malangnya pada hari ini apabila dunia ni semakin cepat panas. Okey, dan ahli sains menyatakan bahawa setiap 50 tahun suhu dunia akan naik sebanyak lebih kurang 9 darjah Celsius. Okey, satu jumlah yang sangat besar, satu amount yang sangat besar, volume yang sangat besar. 9 darjah Celsius sangat panas Kalau kita tambah dengan keadaan kita sekarang ni, suhu kita pun agak panas, tambah lagi 9 darjah Celsius, jadi sangat panas. Okey, dan benda ni sebenarnya kita boleh elak dengan kita melaksanakan beberapa langkah. Antaranya kita menghentikan pembakaran terbuka, kita menghentikan penebangan hutan, kita menghentikan segala aktiviti yang boleh merosakkan ozon kita. Kerana apabila lapisan ozon itu dah berlubang, okey, dah rosak, dia menyebabkan cahaya matahari terus terkena bumi dan sekaligus menyebabkan suhu meningkat. Dan apabila suhu meningkat, kita kena faham bahawa dekat kutub tu masih ada bongkah ais yang besar. Banyak lagi bongkah ais yang besar, dan jika semua bongkah ais ini mencair, ia akan menyebabkan paras air laut itu meningkat, dan banyak kawasan dekat Malaysia, dekat dunia, dekat Asia ni akan tenggelam. Dan bagi mengelakkan benda ini daripada berlaku dengan keadaan cepat, kita kena hentikan segala aktiviti yang boleh menyebabkan suhu semakin meningkat. Setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.